Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Maka apabila kita telah keluar daripada keakuan diri kita dan menyaksikan segala-galanya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan adalah sebenarnya pemilik segala-galanya. Seseorang yang menguasai pembalasan sesuatu perkara bermakna dia memiliki segala urusan. Dia pemilik segala urusan. Apabila ada pembalasan, sudah tentu ada tempat untuk beramal untuk mendapat pembalasan. Apabila Allah pemilik hari pembalasan, maka dialah pemilik hari untuk berusaha di atas amalan. Bermakna dialah pemilik segala-galanya. Dan segala urusan kembali kepadanya. Dan apabila kita melihat yang sedemikian, lalu kita masuk dalam keadaan kita dah kosong, kita tak ada apa-apa, kita sifar, kita masuk dengan menyaksikan keagungan Allah dan kehebatan Allah. Maka Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, untuk seseorang mencapai hakikat solat, maka dia perlu faham pengertian solat itu sendiri. Kenapa dia dirikan solat? Apakah hakikat solat itu sendiri? Dia perlu faham. Allah Ta'ala berfirman, aqimis solata li dhikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka seorang yang masuk dalam solat adalah bagaimana berhubung hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya tidak ingin lagi menerawang ke tempat yang lain. Kerana apabila dia ucap takbir Allahu Akbar, bermakna Allah lah yang mengizinkan dia untuk masuk ke dalam alam rohani. Dia meninggalkan segala alam dunia ini. Seorang yang takbiratul ihram, dia masuk dalam alam rohani, alam dia dengan Allah sahaja. Bukan lagi dia dengan kereta dia. Allahu Akbar bukan lagi dia dengan rumah dia. Allahu Akbar bukan dia lagi dengan anak-anak dia. Allahu Akbar bukan dia lagi dengan hutang piutang dia. Allahu Akbar ittisalul qalb bir Rabb, berhubungnya hati dengan Allah. Qalb war Rabb, qalb war Rabb. Qalbu manusia tenggelam di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan, berhati-hati sehingga jangan kamu berdusta apabila kamu sebut Allahu Akbar. Kerana apabila kamu mengatakan Allah Maha Besar, bermakna kamu mengakui, mengingati Allah itu adalah lebih besar daripada segala-galanya. Waladzikrullahi akbar, itu maksud Allah Maha Besar, maksud mengingati Allah lebih besar daripada segala-galanya. Besar di sini bukan daripada segi saiz. Allah bukan jenis saiz. Allah bukan jenis dimensi, bukan jenis berunsur. Dan kita rasa, oh Allah ni lebih besar daripada planet dunia ni. Tidak, tidak. Akbar di sini bukan daripada segi saiz. Akbar di sini maha mengatasi segala-galanya. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu mengucapkan Allahu Akbar dan kamu masuk dalam solat dan kamu masih fikir tentang dunia, na'udzubillah min dzalik, bermakna kamu berdosa kepada dakwaan kamu yang mengatakan Allahu Akbar tapi kamu ingat dunia kamu, bermakna dunia kamu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan kamu untuk masuk di dalam balai rongnya, dalam keadaan dia yang mengawasi setiap lintasan fikiran kamu, dan kamu masih menerawang dan juga berlegar dengan perkara-perkara yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, seseorang hendaklah merasa malu ketika dia mengangkat takbiratul ihram. Dia rasa malu di hadapan Allah, dia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi Allah SWT memberikan dia peluang untuk dia masuk di dalam balai rong ketuhanan, balai rong kesucian, untuk masuk dalam alam rohani, untuk dia berhubungan dengan Allah, untuk dia berbicara dengan Allah, untuk dia berdialog dengan Allah. Ibadah yang seperti solat ini tidak dijumpai dalam mana-mana ibadah yang lain. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ingin menghadap kepada Allah, maka aku akan menghadap kepada Allah. Apabila aku ing
berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan diri solat. Aku akan tunaikan solat. Dan apabila aku ingin Allah berbicara dengan aku, maka aku membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wali Allah ditanya, bagaimana cara kamu mengangkat takbiratul ihram? Aku mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan aku menganggap seluruh dunia dan segala permasalahan, segala problem yang ada dalam dunia ini, aku jadikan dia sekecil biji sawi, sehingga ia tidak ada nilai apa-apa di sisi aku. Kemudian apabila aku angkat takbir, aku menganggap aku membuangnya ke belakang, dan lalu dia ghaib dan lenyap daripada aku, dan sekarang aku berhadapan dengan Allah. Aku mengangkat takbir dalam keadaan aku merasa malu dengan Allah, dan aku menganggap ini adalah solatku yang terakhir di hadapan Allah. Dan demikian penghayatan kepada makna solat yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah dengan menganggap bahawa diri kita adalah penuh dengan pekung, penuh dengan keaiban, dan diizinkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan berbicara dengannya. Dan sesuatu munajat yang timbul dalam hati manusia apabila dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah mengatakan sekarang di dalam solat adalah antara aku dan hamba-Ku. Riwayat Sahih Muslim. Riwayat Sahih Muslim, Allah SWT mengatakan apabila hamba-Ku masuk di dalam solat, sekarang antara aku dan hamba-Ku. Kita sedang berdialog, wahai hamba-Ku. Kita sedang berdialog, kita sedang berbicara. Aku tidak menetapkan sebarang hulu balang ataupun sebarang pengawal untuk kamu masuk kepada aku. The moment kamu angkat takbir, kamu bersama denganku, dengan secara khusus. Maka Imam Ghazali mengatakan, beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila kamu masuk dalam solat, kamu sedang berbicara dengan Allah, maka perhatikan apa yang terkandung dalam hati kamu saat kamu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kamu baca Al-Fatihah yang sedang kamu berbicara dengan Allah, tetapi hati kamu sedang mengingati hal-hal dunia ini. Sungguh biadab kamu, kata Imam Ghazali. Lalu dia membawa sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus kepada hamba-Nya apabila dia masuk di dalam solat, selagi mana hatinya tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hatinya tidak toleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila hatinya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan menegur dia. Wahai hamba-Ku, ila man taltafit, ila man khairil laka minni, adakah kamu ingin berpaling kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku? Hadapkan kepada aku, wahai hamba-Ku. Kau sedang bersemuka dengan aku, kita sedang berbicara, kau sedang fikir apa? Ila man taltafit, kemana kau nak berpaling? Aku lebih baik kepada kamu, wahai hamba-Ku, untuk kamu fokus hatimu, untuk kamu bersama denganku.